Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, pada hari ini kami berdua ingin menerangkan kepada anda semua tentang cara-cara susunan-susunan dokumen yang perlu ada dengan kita, yang perlu kita bawa sebelum kita pergi interview. Okey, yang pertama sekali ialah pemilihan fail yang kita perlukan lah. Okey, warna fail yang kita perlukan kebiasaannya bila orang pergi temuduga, dia akan gunakan fail berwarna gelap seperti warna hitam ataupun warna biru gelap lah. Okey, apa yang perlu ada, dokumen yang perlu ada dalam fail ni? Okey, nanti kawan saya akan terangkan. Okey, pemilihan fail ni kenapa kita perlu pilih warna gelap? Sebab supaya kita tak nampak macam mata penemuduga nanti nampak seperti kita ni macam tidak formal. Kita kan nak minta kerja, so of course kita nak beri yang terbaik, betul? So fail yang saya pakai hari ni ialah fail berwarna hitam dan fail berpoket dalam. Okey, sini fail dalam dia ada poket, bukan fail yang jenis lain lah. Okey, apa yang dokumen yang perlu ada dalam fail ni? Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Okey, baiklah. Yang pertama yang kita kena ada dalam fail ni adalah resume. Okey, resume ni macam mana? Resume ni kita nyatakan, kita letak gambar kita, and then kita letaklah nama penuh kita, nombor IC, alamat, nombor telefon dan email lah. And then segala butir-butir diri yang lain. Contohnya macam umur kita, agama apa, status adakah kita ni dah berkahwin ataupun belum, tempat lahir dekat mana, tarikh lahir bila. Okey. And then latar belakang akademik. Contohnya institusi pendidikan, kita sekolah mana, sekolah rendah kat mana, belajar dekat mana dahulu. And then yang akhir sekali adalah pengalaman bekerja lah. Organisasi mana kita pernah bekerja, dekat Sakan ke, dekat Maidin ke, dan nyatakanlah berapa bulan kita kerja kat situ ataupun berapa tahun. Okey, yang kedua pula adalah IC lah. Itu biasalah, penting. Baiklah, yang ketiga sijil akademik. Sijil akademik ni adalah macam kita tahu adalah SPM. SPM, diploma, degree, master, PhD. And then saya nak cakap dekat sini, seandainya lah kita belajar sampai PhD, dalam file tu kita letak yang paling atas sekali. Kita letak PhD, bawah master, degree, diploma dan SPM. Seandainya kita ambil sampai diploma saja, letak diploma dahulu baru SPM. Kalau degree, diploma, SPM. Kalau SPM sajalah satu. Okey, yang keempat adalah sijil co-curriculum. Okey, sijil co-curriculum ni kalau boleh kita letak yang ada jawatan. Contohnya macam pengerusi, bendahara, setiausaha. Itu lebih diutamakanlah supaya nanti orang yang temuduga kita tu dia tengok kita punya sijil ni, dia nampaklah macam kita ni ada pengalaman, dan pengalaman daripada sekolah menengah ataupun sekolah rendah ke kan. Tapi kita ambil daripada sekolah menengah sebab itu lebih okey lah. Jadi keseluruhannya saya akan serahkan kepada rakan saya lah. Okey, so korang semua dah boleh nampak macam mana susunan-susunan dokumen yang kita perlukan lah secara teratur. Okey, so itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, tadi kita dah dengar mengenai susunan dokumen. So sekarang ni saya nak terangkan mengenai pemakaian ketika menghadiri sesi temuduga, interview. Okey, sekarang ni saya serahkan kepada kawan saya untuk terangkan okay. Sebetulnya bagi kita untuk memakai pakaian cantik-cantik dan kemas masa menghadiri sesi temuduga, itu akan memberi kesan kepada penemuduga. Mereka dapat melihat kita punya penampilan yang kemas dan berkeyakinan untuk menjawab dan menerangkan ciri-ciri kita. Seterusnya kami akan terangkanlah pasal tata cara yang betul dan salah untuk pemakaian ni. Okey, bagi yang betul untuk rambut, bagi lelaki rambut mestilah pendek dan kemas. Jikalau panjang, rambut mestilah disikat dengan kemas ataupun diikat di belakang. Kalau yang salah pula, seperti rambut panjang, serabut tak sikat,
Macam itulah lebih kurang. Okay, seterusnya pada pakaian yang betul tak? Okey, bagi pemakaian yang betul, lelaki mestilah memakai baju formal, iaitu memakai baju kemeja lengan panjang yang berwarna lembut. Sebagai contoh, berwarna putih ataupun biru muda. Itu akan menunjukkan imej lelaki. Okay, bagi yang pakaian salah ni, seperti yang anda tengok lah, baju bunga, baju batik, baju round neck, baju macam ni, itulah lebih kurang baju yang salah untuk pergi temu dulu. Okay, seterusnya. Okey, yang ketiga iaitu pemakaian tie. Tie mestilah tidak terlalu mencolok warnanya dan coraknya mestilah bersesuaian dengan baju yang kita pakai. Paling rekomen hitam. Yes. Itu paling rekomen sebab dia kena dengan semua baju. Kalau bersalah pula, salah memang tak kata ya, itu memang lagi salah lah. Okay, seterusnya. Seterusnya iaitu yang terakhir, pemakaian seluar dan kasut. Seluar mestilah berwarna gelap dan kasut mestilah kulit dan berwarna hitam. Itu lebih senonoh lah dengan pakaian kita nanti. Okay, kalau yang salah pula, pakai seluar jean, seluar sukan. Kalau kasut, sama juga seluar sukan, selipar, tak pakai stokin. Itu yang salah lah. Okey, apa yang dijual dalam file ni? Dalam file ni kita tunjukkan dokumen yang ditunjukkan kepada orang yang Yang kedua adalah saya angkat pengenalan kita. Okey. Dan yang ketiga adalah sijil akademik. Sijil akademik macam SPM, diploma, degree, master. So, pada masa ni, pepatah Inggeris nak kata first impression is important. Sesuatu yang saya sebutkan untuk bagi menentukan tengok untuk kali pertama ni. Ada bunyi pun. Bukan dia bunyi. Dan salam satu Malaysia. Kami berdua pada hari ini ingin menerangkan kepada kamu semua tentang susunan-susunan dokumen yang kita perlu ada sebelum kita Waalaikumsalam. Okey. Ya, saya Cik Aswad. Dekat mana tuan? Masa? Okey tuan. Dekat mana blok tuan? Okey tuan. Sama-sama. Petang tadi saya dapat panggilan dari Jaki. Cari Google lah. So kita buka Google. So Jaki. Oh, Jaki Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Portal rasmi Jaki. Oh, ni dia. Oh, ni dia misi Jaki.
Misi dia membangun ummah yang progresif dan berakhlak mulia melalui aktiviti dakwah, pendidikan dan pendidikan secara holistik. Misi dia pula berperanan sebagai sebuah agensi persekutuan yang membantu agensi agama Islam negeri dalam memperkasakan hak Islam. Oh, itu dia. Soalan juga saya tempat Jaki ni kat ni kan. Tengok besar juga. Oh, ni lah bangunan Jaki. Ni lah besar weh. Serius lah. Uish. Ni jadi Jaki. Kat mana lah? Oh, Jaki ni letak dekat kompleks Islam Putrajaya. Alamat dia Jalan Tuku Abdul Rahman, Persib 3, postcode 621000 Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Dia buka pukul 8. Jadi aku datang esok awal lah dalam pukul 7.30 sebab temu lagi pukul 9. Ya. Tengok apa yang Zaki lakukan, kini berfungsi atau dia tidak. Pusat Pengembangan dan Penyelenggaraan Undang-Undang Syarak, Penyelaras dan Pentadbiran Islam, Penyelaras dan Pembangunan Pendidikan Islam. Soalan juga saya tempat Jaki ni kat ni kan. Tengok besar juga. Oh, ni lah bangunan Jaki. Ni lah besar weh. Hai semua. Okey, tadi kita dah tahu dah kan cara pemakaian yang betul dan yang salah. Jadi sekarang ni kita nak tahu pula tata cara yang betul dan yang salah untuk interview semasa kerja. Okey, saya akan tunjuk cara yang salah dan Saya akan tunjukkan cara yang betul. Okey, jom. Okay, saya akan menunjukkan cara yang betul sebelum memasuki bilik temuduga. Yang pertama, kita hendaklah menutup pintu sebanyak 3 kali dan menunggu arahan untuk orang dalam memberi keizinan masuk. Dan yang kedua, setelah diberi keizinan masuk, kita hendaklah memberi salam bagi orang Islam dan mengatakan selamat sejahtera bagi yang bukan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni nak interview ke? Ya. Duduk sini dulu ya. Nanti kalau dah sebut nama nanti minta terus ke bilik interview lah. Okey. Terima kasih. Okey, tadi kita dah tengok dah kan. Kawan saya dah tunjuk cara yang betul. Sekarang saya pula akan tunjuk cara yang salah. Contoh macam masuk tanpa ketuk pintu, tak bagi salam sejahtera kalau bukan Islam. Lepas tu masuk dengan begitu kalut atau terlalu kaku. Jadi saya akan tunjukkan lah macam mana cara-cara yang kebiasaan orang salah buat. Okey, jom. Asal saya dah ketuk pintu ni. Masuk boleh lah. Besar semua mana dia kat ni. Redekon. Oh, Cik, ada interview juga ke? saya nak main interview. Kat sini kan? Ya. Boleh duduk sini dulu. Oh, duduk sini ya. Terima kasih noh. Okey. Nanti kalau dah sebut nama nanti boleh masuk ke dalam bilik interview terus lah. Oh, okey, betul. Okey.
Setelah mendapat arahan daripada pembantu penemuduga, kita adalah mengetuk pintu sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Selepas itu kita adalah memberi salam kepada penemuduga. Encik Muhammad Faiz Aiman boleh masuk ke dalam bilik penemuduga sekarang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi kita dah tengok lah cara yang betul bagi ketuk pintu, bagi salam, jangan berbelakangi bos. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara yang salah. Cara saya nanti bila sistem bos dah panggil, saya akan masuk dengan cara ketuk pintu dengan begitu laju. Lepas tu saya tak bagi salam, lepas tu saya akan membelakangi bos. Okey, jadi kita akan tengok dulu cara macam mana yang salah tu. Jom. Encik Muhammad Ashraf. Nama aku panggil. Mesti aku dapatnya macam ni. Tunggu rumah. Tak nak rumah. Kita sabar. Hai bos. Hai. See you. Setelah memasuki bilik temuduga, kita hendaklah menyerahkan fail dokumen kepada bos dengan cara yang sopan dan baik. Setelah itu kita hendaklah menunggu arahan daripada bos untuk mengizinkan kita duduk. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya duduk tanpa mendapatkan arahan daripada bos. Kemudian setelah mendapat keizinan daripada bos, kita hendaklah duduk secara sopan dan meletakkan kedua tangan di atas paha dan tidak melakukan sebarang pergerakan yang boleh menghalang keselesaan bos. Baik, terima kasih. Okey, setelah kita dah masuk dalam bilik temuduga, kesalahan yang selalu orang buat, yang pertama bagi dokumen dengan begitu kasar dan tidak sopan. Yang kedua, duduk tanpa izin. Yang ketiga, duduk dengan banyak pergerakan, tidak sopan duduk tu. Jadi saya akan tunjukkan ketiga-tiga kesalahan yang selalu orang buat ni. Okey, tadi kita dah tengok dah lakonan tata cara untuk berjumpa dengan bos yang betul dan yang salah. Jadi kita kena tahu juga function kita buat ni, tata cara betul dan tata cara yang salah. Jadi kawan saya akan terangkan apa function dia, kelebihan dia kalau kita buat tata cara dengan betul. Okey, antara kesan yang tata cara yang betul ialah memberi imej positif kepada bos dan sekaligus memberi keyakinan untuk mengambil kita sebagai pekerja lah. Seterusnya saya serahkan kepada tata cara yang salah. Okey. Yang tu kelebihan kalau kita buat tata cara yang betul. Tapi kalau kita buat tata cara yang salah, kita akan menyebabkan imej nama kita sendiri akan buruk. Bila dah buruk, bos akan tengok kita, dia akan jadi macam kurang keyakinan
sebab email kita pun dah teruk. Macam mana kerjasama kita waktu di kerja nanti. Okey, bos akan fikir macam tu lah. Tu yang kita kena ikut dengan tata cara yang betul. Lepas tu kita ni nak interview, bukan kita seorang, tapi ramai lagi yang nak interview. Jadi kita kena buat yang terbaik, image yang terbaik kat sini supaya kita boleh bersaing dengan yang lain. Baru bila bos tengok dia akan nampak yang kita ni adalah yang terbaik. Baru kat situ kita boleh diterima lah kerja kat situ. Okey, dari situ saja lakonan kami tentang tata cara untuk bertemu dengan bos. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part terakhir dari kami, iaitu cara teknik menjawab soalan yang diajukan oleh penduga dengan cara yang baik dan tepat yang boleh diterima oleh penduga. Marilah kita tengok cara-cara untuk menjawab teknik ini. Okey, Muhammad Atif, sila perkenalkan diri anda sebelum sesi temuduga. Assalamualaikum tuan. Nama saya Muhammad Atif Najmi Manazimi. Saya berasal daripada Padang Serai, Kulim, Kedah. Saya berumur 20 tahun. Saya masih bujang tiada tandingan. Saya belajar dalam kursus multimedia dan dakwah di Universiti Sultan Ahmad Shah atau dikenali Ustaz di Perak, Kuala Kasar, Perak. Dan itu saja pada diri saya. Terima kasih tuan. Oh, itu tentang pengenalan diri kamu. Seterusnya saya nak tahu tentang kekuatan kamu yang boleh memajukan lagi syarikat saya. Okey, antara kekuatan yang saya ada adalah saya semangat belajar, semangat untuk belajar bersungguh-sungguh dan mempunyai komitmen yang baik untuk syarikat. Dan saya boleh kerja lebih masa, lebih office hour untuk menambahkan keuntungan kepada syarikat kita. Dan selain itu, saya juga pandai dalam bidang software seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere. Dengan software-software ini saya juga boleh kembangkan lagi kemahiran saya dan kembangkan lagi syarikat, dan nama syarikat akan lebih famous. Dan saya juga pandai bergaul dengan semua orang, tak kira bangsa, tak kira kulit. Dan saya akan bergaul sebaik mungkin untuk jalankan tanggungjawab bersama. Dan jika ada masalah yang saya hadapi, saya akan cuba menyelesaikan masalah dengan semua orang tanpa beremosi dan dengan cara yang baik, tanpa menggunakan kata-kata yang kesat. Itu saja. Okey, bagus. Seterusnya saya nak tahu pula tentang kelemahan yang ada pada diri kamu. Okey. Kelemahan yang ada pada diri saya adalah rabu saya tidak teruk, tapi pada waktu malam saya agak teruk. Dia mengacau fokus saya untuk menghadap komputer yang agak lama. Selain itu, saya juga ada gugup seperti kayak ramai. Saya tidaklah ketara gugup saya, tapi saya cuba untuk membaiki gugup saya dan cuba untuk hilangkan rasa gugup saya di kayak ramai. Selain saya ada kelemahan yang lain adalah rumah saya jauh dari syarikat ini. Saya perlu naik motor, sebab itu hanyalah kenderaan yang saya ada. Jikalau hujan, saya akan mengalami masalah waktu. Dengan waktu saya akan datang lewat. Tapi saya akan cuba untuk datang awal dengan pakai baju hujan jika tidak ada ribut ataupun masalah yang besar. Selain itu, saya juga baru masuk alam pekerjaan. Saya tidak tahu sangat tentang alam pekerjaan dan saya minta mohon tunjuk ajar dari semua. Dan saya boleh berbahasa dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan English. Tapi saya tidak boleh bahasa Arab. Saya harap syarikat tuan terima saya dengan seadanya. Terima kasih. Seadanya Mat. Okey, sebelum saya meneruskan sesi temuduga ini, saya ingin bertanya kepada kamu tentang sedikit asas pengetahuan Islam. Bolehkah kamu membaca surah Al-Fatihah dengan makhraj dan tajwid yang betul? Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal. Okey, sebelum saya meneruskan sesi temu duga ini, saya ingin bertanya kepada kamu tentang serba sedikit asas pengetahuan Islam. Bolehkah kamu membaca surah Al-Fatihah dengan makhraj dan tajwid yang betul? Okey, baik tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul 'azim. Oh begitu. Seterusnya saya nak tanya soalan yang terakhir, iaitu tentang pengalaman bekerja kamu. Okey, saya tidak mempunyai pengalaman bekerja tuan. Saya first graduate daripada Universiti Sudah Malaysia. Saya hanya mempunyai latihan industri di Perak selepas graduate, iaitu selama 3 bulan. Dan saya mohon tunjuk ajar dari tuan dan staf-staf di ofis ini supaya kita dapat bersama-sama untuk menaikkan nama syarikat. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, saya dah dengar semua daripada kamu. Semoga kamu diterima di sini. Apa-apa maklumat saya akan sampaikan melalui email. Okey, itu saja daripada saya. Baik tuan. Terima kasih tuan. Okey, itu saja daripada saya. Cara-cara tadi untuk menjawab soalan. Saya harap semua yang melihat ini dapat mengaplikasikan dalam diri suatu temu duga. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.